Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-200 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, yakni pada ujian dalaman, dan tetapkanlah kesabaran kamu, yakni kepada ujian luaran, dan tetapkanlah kedudukan kamu, yakni menjaga ataupun melaksanakan segala taklifan yang diberikan kepada kamu, tanggungjawab yang diberikan kepada kamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beriman dan berjaya. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi majlis yang dihormati lagi dikasihi, yang berhormat Senator Datuk Ustaz Ahmad bin Yahya, Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah, merangkap Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Hayati bin Osman, yang di-Pertua PAS Kawasan Pendang merangkap Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang berhormat Datuk Haji Awang bin Hashim, Timbalan di-Pertua PAS Kawasan Pendang, juga merangkap Timbalan Menteri Sumber Manusia, sahabat saya yang berhormat Ustaz Muhammad Azam bin Abdul Samad, Adul Sungai Limau, Encik Muhammad Syukri bin Ismail, Naib yang di-Pertua PAS Kawasan Pendang, merangkap pengarah Jabatan Peliharaan PAS peringkat Pendang, pada Ustaz Ibrahim bin Husin, Ketua Dewan Ulama, pada Ustaz Saiful Syazwan bin Syafi'i, Ketua Dewan Pemuda, Datin Dr. Rahimah binti Sahid, Ketua Dewan Muslimat, Ahli Jatuhkuasa PAS Kawasan, Ulama, Pemuda dan Muslimat, pengarah dan ahli jatuhkuasa UDM Tokai dan Sungai Tiang, Ketua dan Jawatan PAS Cawangan-Cawangan, tuan-tuan guru, alim ulama, muslimin, muslimat, rahmat Allah sekalian, dan tidak lupai tetamu kehormat kita pada tuan guru yang hadir pada malam ini. Tuan-puan yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah, marilah kita merafakkan kesyukuran kerana kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam satu program karnival, dan dalam satu program yang di mana kita berusaha untuk membuat satu markas, satu bangunan, yang di mana bangunan ini akan menjadi tempat untuk kita melaksanakan ataupun memperkasakan lagi dakwah Islam di bumi Pendang ini, insya-Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya membaca ayat daripada surah Ali Imran ayat 200. Surah Ali Imran ini, kalau kita membaca daripada kitab-kitab tafsir, ia berkait dengan keluarga Ali Imran. Keluarga Imran yang di mana dia ada sejarahnya yang perlu kita ambil pengajaran daripadanya. Ia juga menceritakan tentang keadaan perang Badar dan juga perang Uhud, yang kedua-duanya mempunyai situasi-situasi yang berbeza dan perlu diambil pengajaran oleh umat Nabi Muhammad yang mengambil mukjizat Al-Quran ini sebagai petunjuk di dalam kehidupan. Sebab itulah adanya Parti Islam Semasa PAS.
PAS yang ditubuhkan pada 24 November 1951 merupakan satu gerakan dakwah yang menjadi penyambung perjuangan ulama-ulama terdahulu. Kalau kita susuri sejarah bagaimana wujudnya Hizbul Muslimin ataupun lebih awal tokoh-tokoh kemerdekaan negara, kita ambil contoh Tuan Guru Haji Hassan Munas, ataupun nama lainnya adalah Tok Janggut. Bagaimana dia berjuang untuk mempertahankan kedaulatan akidah ummah. Sehingga kan apabila dia ditangkap dan dibunuh, dia dipasung dalam keadaan bercawat untuk menjahanamkan imej dia sebagai seorang ahli gerakan Islam. Dipasung daripada Pasir Putih dan dibawa ke Kota Baru. Orang Islam memberontak pada waktu itu kerana dia mengetahui bahawasanya ulama lah yang menjadi penggerak kepada kemerdekaan. Hasilnya, apabila penjajah ini ingin mengambil tindakan kepada ulama di Terengganu, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong, maka diambilnya pendekatan untuk menghantar ke bumi Mekah, untuk mengelakkan daripada ketegangan. Orang Melayu kita ni kalau dibuang ke Mekah, kira boleh terima lah. Tetapi perjuangan ulama itu tidak terhenti. Ia diteruskan dan suasana pada waktu itu memang sesuai dengan keadaannya. Bertembung dengan pihak British, bertembung dengan pihak penjajah secara berdepan maupun gerila adalah keadaan yang sesuai pada waktu itu. Namun, gerakan dakwah ini memang datang dalam pelbagai episod dan seni. Dan itu adalah sunnah daripada yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, khususnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, tuan-puan yang bertahu sekalian, ulama-ulama melihat perlunya kepada satu gerakan yang bersifat kolektif, berkumpulan untuk berdepan dengan penjajah, untuk memastikan akidah Islam ini tidak terjajah seperti mana rakan-rakan ataupun negara-negara di sebelah Asia yang lain. Maka ditubuhkan Hizbul Muslimin pada tahun 1948, bernyawa hanya 3 bulan sahaja. Pengurusinya pada waktu itu Ustaz Abu Bakar Bakir juga ditangkap, dianggap sebagai golongan berhaluan kiri. Ulama-ulama terpaksa mendiamkan diri. Dikatakan himpunan di Gunung Semanggul yang kita belajar dalam sejarah itu, yang ditiadakan faktanya, dikatakan menghimpunkan ulama lebih daripada 2,000 orang. Itu dikala tidak ada sebarang pengangkutan, sistem pengangkutan yang baik dan bonda seperti sekarang, menggunakan denai, menggunakan sungai dan sebagainya. Islam ini tidak boleh dihalang, cahaya Islam ini tidak boleh dipadam. Akan ada sebilangan golongan itu akan bekerja untuk menaikkan kembali sinarnya. PAS ditubuhkan pada tahun 1951 untuk memberitahu manifestasi perjuangan ulama-ulama dahulu tidak akan terpadam dan akan diteruskan sehingga ke hari akhirat, insya-Allah. Sebab itu dasar perjuangan PAS berteraskan kepada prinsip Al-Quran, As-Sunnah, ijma' para ulama, kias dan terang dan nyata, untuk memastikan prinsip PAS itu terus bersifat konsisten. Yang berubah hanyalah pendekatan politik. Kerana saya katakan tadi, politik itu datang dengan penuh kesenian. Dia bukan bersifat statik, dia bersifat dinamik. Maka pendekatan PAS, kita mengambil pendekatan muwajahah silmiyah, pendekatan politik secara matang dan juga aman. Kita namakan sebagai budaya politik matang dan sejahtera. Ramai terkini pening dengan pendekatan PAS.
Dia kata dalam keadaan UMNO pagi, petang, siang, malam menghentam PAS. Tetapi PAS mengambil pendekatan untuk bersabar dan menghulurkan tangan perpaduan kepada UMNO. Kerana kita tahu parti yang paling besar dan paling utama, parti Melayu yang besar dan utama di dalam negara ini, tinggal dua saja, iaitu PAS dan juga UMNO. Kalau disatukan kekuatannya, pastinya nasib Bumiputera dan Melayu Islam akan terbela, insya-Allah. Tidak akan lagi terpalit dengan sebarang kebencian dan ketidaktenteraman yang dibuat oleh PH selama 22 bulan mereka memerintah. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, saya rasa tuan-puan dah tahu dah bagaimana keadaan apabila mereka memerintah kita selama 22 bulan. Saya nak tanya tuan-puan yang mati Allah sekalian, mahu atau tidak PH memerintah kembali? Mahu atau tidak? Mimpi ngeri rakyat Malaysia apabila diperintah oleh PH. Dengan manifestonya yang tidak ditunaikan, dengan cuba membawa ISET dan juga Statut Rom untuk mengganggu sistem pentadbiran dan juga perlembagaan yang sedia ada. PAS kita komited. Kita tahu undang-undang tertinggi adalah undang-undang Allah melalui Al-Quran. Kita juga mengetahui di dalam sistem negara ini ada keperluan untuk mengubahnya, tetapi ia memerlukan kepada 2/3 daripada kursi parlimen. Ia memerlukan kepada cara yang bukan gerila, cara yang bersifat matang. Sebab itu PAS mengambil pendekatan bersifat muasir, fleksibel dalam menguruskan strategi-strategi politik. Timbul sehari dua ni, nak pakai lambang apa? Tuan-puan nak pakai lambang apa? Tanding ni. Bulan. Awal lagi jawab bulan. Tanya orang Pendang, memang bulan. Kalau tanya saya pun, saya nak juga lambang bulan. Tetapi peletakan lambang juga dikira sebagai seni politik. Barangkali peletakan lambang bulan di Pendang ataupun di Kedah adalah cara yang paling sesuai untuk mendapat sokongan daripada rakyat. Apatah lagi dengan performance kejayaan yang dibuat oleh pentadbiran kerajaan Kedah yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat daripada Kedah, daripada PAS, yang merupakan pengarah pilihan raya PAS Pusat dan jentera daripada esko-esko PAS. Dalam keadaan singkat, kita dapat meningkatkan pelaburan yang tinggi di bumi Kedah ini. Dalam keadaan singkat, banyak peluang-peluang pekerjaan yang diberikan kepada rakyat. Dan terbaru, kita mendapat semangat baru daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Kedah akan menjadi sebuah negeri yang akan berusaha untuk meningkatkan pengeluaran padi 5 kali dalam 2 tahun. Ini adalah berita baik kepada para pesawah, para petani di bumi Kedah ini. Baru-baru ini, tuan-puan yang mati Allah sekalian, muktamar Parti Islam Malaysia PAS berlangsung dengan gilang gemilang di bumi Kedah. Ada orang kata mesyuarat agung ataupun muktamar ini tempat untuk membicarakan tentang isu semasa, isu dalaman parti semata-mata. Tetapi tidak di dalam Parti Islam Malaysia PAS. Daripada usul-usul yang diluluskan, yang dibincangkan oleh pihak perwakilan dan diluluskan secara sebulat suara, lebih 2/3 ataupun saya boleh katakan lebih 90% daripada usul-usul yang diluluskan berkait dengan isu rakyat. Di antaranya ialah bagaimana untuk kita meningkatkan harga padi di tangan pesawah. Kita boleh keluarkan padi 5 kali 2 tahun. Itu satu performance, satu pencapaian gemilang. Soalnya ialah bagaimana kita boleh memberikan duit yang lebih banyak kepada pesawah-pesawah. Saya pergi ke negara barat, saya pergi ke UK. Ada sahabat saya kata, masa dia memperkenalkan diri dia depan lecturer, depan kawan-kawan dia, dia kata dia anak
seorang petani. Bila disebut seorang anak petani ni, kawan-kawan dekat UK kata, you are a millionaire. Kamu ni anak orang kaya, anak jutawan. Sebab sistem di sana, mereka yang duduk di dalam pertanian adalah mereka yang amat-amat diberikan bantuan dan diberikan kelebihan oleh kerajaan. Kerana mereka inilah yang mengekalkan kedaulatan makanan, keselamatan makanan kepada rakyat. Soalannya, apakah itu berlaku di bumi Malaysia? Kita bincangkan perkara ini dengan tuntas, sama ada di Dewan Rakyat maupun Dewan Negara. Persoalan ini perlu diperjuangkan lagi. Sebab itu saya menyeru kepada tuan-puan sekalian, kalau nak isu ini terus diperjuangkan, kekalkan kerajaan PAS Kedah untuk memerintah Kedah lagi. Boleh atau tidak? Ini bukan janji kosong. Kalau janji kosong, manifesto PH. Tetapi semangat yang ditujukan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan para esko yang sedia ada membuktikan bahawasanya memang negeri Kedah ini adalah tempat beruntungnya orang miskin, teduhan orang miskin untuk orang kaya memberikan segalanya kepada orang miskin. Ini semangat yang kita bawa dalam kita mentadbir negeri Kedah. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, sehari dua ini juga sibuk dengan isu integriti. Ada di kalangan pemimpin-pemimpin daripada parti-parti tertentu dan terbaru daripada parti UMNO, Datuk Seri Najib yang telah pun dibuktikan bersalah dan diberikan penghakiman dan hukuman yang sewajarnya. Saya tak nak sentuh kepada isu beliau. Kesalahan beliau telah dihukum. Kita berdoa supaya Allah Ta'ala memberikan keampunan ataupun supaya beliau boleh bermuhasabah. Saya harapkan tuan-puan juga matang dalam politik. Jangan serang lagi dah, cukuplah. Dia telah pun dihukum. Cuma yang saya nak beritahu kepada tuan-puan sekalian, selepas daripada kes Datuk Seri Najib, ada banyak lagi kes-kes yang melibatkan pemimpin-pemimpin yang sebelum ini memimpin 60 tahun negara ini. PAS kami mentadbir Kelantan lebih daripada 30 tahun. Dalam 30 tahun itu, tidak ada sebarang pun kes penyelewengan, penyalahgunaan kuasa maupun kes rasuah. Mungkin tuan-puan kata kerajaan Kelantan ini miskin. Kalau dia miskin, kalau dia ada masalah banjir, kalau dia ada masalah tentang alam sekitar, pembalakan yang setiap tahun kerajaan Kelantan mendapat ISO negeri yang terbaik dalam pengurusan hutan. Kalau tuan-puan dengar fitnah-fitnah ini kepada kerajaan Kelantan, kenapa setiap kali sewaktu pilihan raya berebut-rebut mereka mahu mengambil kembali Kelantan? Kalau tidak, Kelantan ini mempunyai sumber yang cukup banyak dari sudut mineral maupun perhutanannya. Itu belum bercerita tentang minyak yang ada di Kelantan. Tetapi alhamdulillah, dalam suasana kita memimpin lebih daripada 30 tahun, tanggungjawab, kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada kami tidak kami sia-siakan dengan melakukan perkara yang bersifat tidak berintegriti. Baik, kalau Kelantan tuan-puan kata negeri miskin, negeri kaya yang PAS sedang memerintah sekarang adalah di Terengganu. Sewaktu kami mendapat kerajaan Terengganu pada tahun 1999, kerajaan federal pada waktu itu khianat, menarik kembali royalti yang diberikan kepada kerajaan Terengganu kerana PAS menang. Tak apa, sejarah telah pun berlalu. Kita menang balik pada tahun 2018. Setiap tahun kita mendapat lebih daripada 1 bilion duit royalti minyak. Saya nak tanya tuan-puan sekalian, ada tak kes berlakunya rasuah di Terengganu? Ada atau tidak? Tidak ada. Saya nak memberitahu tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan memilih PAS, PAS memberikan tawaran integriti pimpinan adalah satu perkara yang utama, perkara pokok di dalam pemilihan kriteria calon-calon PAS.
Apakah itu penting? Ya, amat penting. Kerana rasuah adalah kanser kepada ekonomi negara. Kerana rasuahlah orang kaya akan semakin kaya, orang miskin akan semakin miskin. Kerana rasuahlah dunia kapitalis ini akan semakin berkembang biak, menghalang kepada ekonomi Islam, memberikan keadilan kepada semua. Ada orang kata cara PAS berfikir ini cara yang kolot, cara tradisional, cara tak boleh membangunkan negara. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, kalau tuan-puan melihat pembangunan negara semata-mata kerana bangunan pencakar langit, tuan-puan salah. Tetapi kalau tuan-puan melihat pembangunan ekonomi negara dilihat kepada ekonominya, dari sudut bersihnya mereka daripada indeks rasuah, ini adalah pencapaian sebenar sebuah negara maju. Dan perkara ini tidak akan berlaku tanpa kita mendekatkan atau membuat satu dasar yang pemimpin-pemimpin yang dipilih perlu untuk memastikan mereka ini berintegriti dan menjadikan perhitungan dosa dan pahala di dalam menguruskan tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Dan ini ada pada Parti Islam Semasa PAS. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, pilihan raya nak ambil. Tadi kekanda saya beritahu tadi, mungkin saya akan ceritakan tentang tarikh pilihan raya. Alhamdulillah, hari ini saya menjadi Perdana Menteri negara. Saya akan isytihar tarikh pada malam ini, insyaAllah. Tuan-tuan nak dengar tak dengar tarikh ni? Boleh malam ni je lah saya jadi Perdana Menteri. Tuan-puan mati Allah sekalian, kalau ikut dari sudut matematiknya, cukup penggal 5 tahun itu dimula daripada tarikh pertama sidang parlimen sejurus selepas pilihan raya umum pada tahun tersebut. Dalam kes di Malaysia pada PRU ke-14, sidang parlimen berlaku pada bulan Julai 2018. Maknanya tempoh penggal habis 5 tahun. Tempoh matang habis pilihan raya adalah pada Julai 2023. Dalam arti kata lain, kalau Kabinet bersetuju untuk memanjangkan tenure pemerintahan sehingga ke hujung penggal, maka Parlimen akan dibubarkan pada bulan Julai dan 2 bulan diberikan maksimum oleh SPR untuk melakukan pilihan raya pada waktu tersebut. Maknanya paling lewat akan berlaku pada bulan 9 tahun depan. Itu tarikh pertama. Tulis dalam buku siap-siap. Itu tarikh pertama. Tarikh kedua ialah berkenaan dengan pembentangan bajet. Bajet yang biasanya akan dibentangkan pada bulan 11, diawalkan sebulan. Bulan 10, bulan 11 dia akan diawalkan sebulan. Ada yang mengatakan kerajaan akan membubarkan parlimen sejurus selepas pembentangan bajet. Tetapi sejarah telah mengajar kita sewaktu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri dibuat sedemikian, bentang bajet terus bubar parlimen. Ia tidak memberikan kemenangan mutlak kepada BN pada waktu itu. Sebab rakyat faham, kerajaan yang bubarkan parlimen sejurus selepas bentang bajet tanpa dihujahkan, dibahaskan bajet tersebut di Dewan Rakyat maupun di negara adalah kerajaan yang takut pada bayang-bayang sendiri. Ataupun kerajaan yang ada tendensi, ada kemungkinan menipu rakyat dengan gula-gula pilihan raya. Jadi siapa yang kata mungkin selepas bajet dalam bulan 10, mungkin tidak akan berlaku. Sekiranya bajet itu perlu dibahaskan, diluluskan di kedua-dua dewan, maka kemungkinan besar tarikh pembubaran parlimen akan berlaku pada bulan 11 dan kemudiannya 2 bulan akan diperlukan oleh SPR bagi melaksanakan pilihan raya paling lewat Januari 2023. Itu tarikh yang kedua. Tarikh yang ketiga. Tarikh yang ketiga adalah tarikh yang ditentukan oleh Parti Islam Semasa PAS. Kau ada?
Kami telah pun bersetuju di peringkat kerajaan negeri yang dipimpin oleh PAS, Kedah, Terengganu dan Kelantan, kita tidak akan bubarkan Dewan Undangan Negeri sehinggalah suku pertama tahun depan. Maknanya sampai hujung Mac kita tidak akan bubar. Apa jua berlaku, kita tak akan bubar. Kita akan bubar selepas daripada bermula daripada 1 April sekiranya ada keperluan untuk bubar. Dan perkara ini telah kita sampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kenapa? Dan kita katakan kita memerlukan masa lagi untuk kita fokus menjaga kebajikan rakyat. Apatah lagi pada tahun depan, kemungkinan besar krisis ekonomi global akan lebih teruk daripada tahun ini. Jadi kalau kita sibuk berpolemik tentang politik pilihan raya pada waktu ini, dia akan mengganggu rakyat pada tahun depan. Jadi kita dah beritahu hasrat kita kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita mohon tolonglah kita buat pada tahun depan, paling awal pun kita selesaikan first quarter. Sebab apa? Sebab kita nak tengok macam mana bajet kita berjalan dahulu, barulah kita bubar dengan selesa untuk memberikan keselesaan kepada rakyat mengundi kerajaan yang baru. Tak kira siapa pun mereka akan undi, pastikan terlebih dahulu makanan mereka ada di atas meja. Ini prinsip Parti Islam Semasa PAS. Tuan-puan sekalian, kami bukan main-main dalam memerintah. Ini bukan perkara main-main. Ini bukan tempat kita nak kumpul harta. Ini tempat untuk kita fokus. Sebab kita tahu setiap detik buat kerja untuk rakyat ini, Allah Ta'ala akan bagi dengan pahala. Itulah bekalan kita untuk duduk dalam kubur dan juga akhirat nanti. Ini bukan kenaifan politik. Ini bukan sebab nak dapat undi. Tetapi itulah track record yang ditunjukkan oleh PAS sepanjang diberikan kekuasaan dan juga kepercayaan oleh rakyat di dalam memerintah. Sebab itu saya menyeru kepada tuan-puan sekalian, apa jua tarikh pilihan raya, saya menyeru untuk rakyat Pendang khususnya, kekalkan ahli parlimen Pendang dan juga DUN di Pendang ini supaya terus bersama dengan PAS. Boleh atau tidak? Dan saya harapkan tuan-puan tolong. Yang datang hari ini ramai dah. Kita nak turun ke bawah, khususnya kepada anak-anak muda kita yang baru didaftarkan secara automatik. Anak-anak muda kita ini barangkali mempunyai maklumat yang sedikit tentang politik pilihan raya, tentang isu-isu semasa. Saya merayu kepada tuan-puan yang hadir pada hari ini, yang mendengar ucapan-ucapan kami, tolong raikan anak-anak muda ini. Kami di peringkat PAS, kami akan melakukan sedaya upaya kami untuk engage, untuk terus rapat kepada anak-anak muda ini, sama ada daripada kalangan lelaki maupun daripada kalangan wanita, belia atau pembelia wanis. Namun kami mengharapkan bantuan daripada ibu ayah yang berada di rumah untuk pastikan anak-anak kita yang berusia 18 tahun untuk keluar mengundi. Jangan jadi seperti di Johor, jangan jadi seperti di Melaka. Walaupun kita automatically didaftarkan secara automatik, tetapi kita tidak keluar mengundi. Sedangkan belia wanis daripada bukan Melayu berebut-rebut keluar untuk memberikan undi bagi menentukan kerajaan yang akan mewakili mereka. Kita akan terjual di dalam negara kita sendiri sekiranya kita tidak mempunyai kesedaran politik, khususnya kepada anak-anak muda kita. Sebab itu menjadi tanggungjawab kepada ibu ayah, menjadi tanggungjawab kepada golongan yang mempunyai pengalaman dalam politik, yang membuat undi setiap kali pilihan raya, untuk memastikan anak-anak kita, anak-anak saudara kita, anak-anak jiran kita, semua anak-anak muda ini untuk keluar dan mengundi dan memberikan undi yang sebenar kepada mereka yang layak untuk memimpin. Dan saya menyeru, tolong bantu kami PAS untuk pastikan anak-anak muda ini keluar mengundi dan memberikan undi kepada Parti Islam Semasa PAS. Mudah-mudahan dengan undi itu akan mengekalkan kerajaan PAS Kedah untuk memimpin kerajaan ini. Dan saya yakin dan percaya di bawah kepimpinan PAS Kedah ini, insya-Allah
kerajaan PAS Kedah ini akan menjadikan kerajaan Kedah sebagai negeri yang menjadi tuduhan kepada orang miskin untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan hidup, dan menjadikan tempat kepada orang kaya untuk memberikan dan mencurahkan baktinya kepada rakyat di bumi Kedah ini. Cukup sekali itu, tuan-puan yang berhormat Allah sekalian. Mudah-mudahan beberapa perkara-perkara yang setelah saya sampaikan ini dapat memberikan maklumat kepada tuan-puan sekalian, dan saya harapkan insya-Allah PRU ke-15 Pendang akan menjadi terus menjadi hak milik PAS. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Walillahil hamd.